Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Sadaqallahu azim. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Nazir, ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melimpah dan kurnianya dapat kita berkumpul pada malam ini. Yang sama ada kita sedar atau kita tidak sedar, setiap apa yang kita berjumpa dan bertemu sewaktu untuk melakukan kebaikan maupun keburukan, maka semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah makin ramai masih ini. Begitu juga pagi tadi saya terfikir ihsaniah. Secek tadi dalam 2 kilo lebih daripada sini kalau tak silap. Maknanya begitu juga makin bertambah ramai. Alhamdulillah empat mungkin akan jadi tempat yang terbaik bukan sahaja dunia bahkan akhirat insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sedar ataupun tidak ada di kalangan manusia mengharapkan keampunan tanpa amal, itu pun ada kalangan manusia. Dan kita juga di akhir zaman apa yang Nabi SAW sebut, ada golongan manusia di akhir zaman yang kita tengok apa yang Nabi SAW sebut. Ada golongan khudah. Apa makna khudah? Kita tengok apa yang Nabi SAW sebut. Hadis Urida'an. Okey, kita ambil dia dulu. Kalau Rasulullah SAW sebut, sayati anas sanawanun berdamai, akan datang kepada manusia di akhir zaman. Kita tengok tanda-tanda tu ada dekat kita. Kalau ada, kita cuba ketepikan. Sebab apa? Sebab apa yang Nabi sebut, orang yang kenal akan kita. Kenal orang lain tak apa lagi, jangan kenal akan kita. Nabi SAW sebut akan datang di akhir zaman dan khuda'ah. Sanawatul khuda'ah. Apa makna sanawatul khuda'ah? Tahun-tahun yang jadi sabut. Ataupun khuda'ah kita cerita apa? Memeningkan. Jadi yang dia harap dia habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di antaranya Allah, di antaranya Nabi sebut yusaddiqu fiha al-kadzib, orang yang kuat itu kita suka sangat percaya. Ada di kalangan kita, dia ada orang tak tahu ngaji kat mana, duduk pondok mana, tiba-tiba dia mengaku punya ilmu lagu ni. Kita pun pakai rengkong di dengar, ngaji kat tepi sungai, ngaji kat mana-mana. Sebab apa tak ngaji kat rumah, takut majlis agama kacau, dia ngaji kat tepi sungai. Ramai tak orang, ramai. Apa yang dia sebut, orang yang buat nipu, orang yang salah nipu, kita percaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah di tempat kita tak ada orang. Sebab apa? Sebab bila mengajar seseorang itu, mengajar di seorang masjid, sudah tentu kena tapih daripada jahil seluruh. Tadi pun yang WhatsApp saya, dia minta tahu yang ada ustaz. Nanti kita kata Allah, ilmu itu ditapis supaya kita tak bawa ke jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesilapan, itu kesilapan biasa sebagai seorang manusia. Tak ada yang semua, kita bukan Nabi, mungkin ada kesilapan di situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang terakhir apa yang Nabi sebut dalam hadis itu, wa yaqulu fiha ar-ruwaidah. Apa maksudnya? Ruwaidah berbicara. Orang tanya Nabi SAW, ruwaidah itu apa? Nabi sebut ar-rajul safi, orang yang tak tahu apa. Kalau orang Bani sebut tak tahu bahasa Arab pun tak tahu apa-apa. Ar-rajul safi, lelaki yang tak tahu apa, tapi dia bercakap tentang sesuatu benar.
tentang agama, dia orang hurai paling bagus sekali dia rasa. Kalau kita tengok ustaz-ustaz kita dalam YouTube, dalam mana-mana berlaku khilaf di antara mereka, itu bukan benar baru, itu benar lama. Sebab tu ada di antara kita timbulnya 4 mazhab. Kalau kita pernah dengar lebih 7 mazhab. Sebelum hari dia yang 7 mazhab, ada orang lagi lebih, maknanya berlakunya. Setelah mereka buat kajian tentang satu hadis, setelah mereka pilih tentang satu hadis, pendapat mereka macam ni, pendapat mereka macam ni, itu berlaku pertelingkahan ataupun tak bersependapat di antara ustaz-ustaz. Biasa mereka ada yang ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tapi ada juga di antara manusia yang kita bukan bidang itu. Kita bukan bidang agama, kita mungkin bidang lain, jago, kita ada PhD, tapi bidang lain kita tak payah nak masuk campur tentang benda yang kita tak tahu. Ini pun kita masuk domain juga. Macam saya ada orang tanya di sikit buat binaan, buat binaan besar-besar, saya pun cerita macam ni, sedangkan saya tak tahu apa. Itu maknanya ar-ruwaibidah. Orang yang tak tahu berbicara, Nabi kata akan datang di satu hari kelak golongan. Ada kata ada zaman kita? Ya ada. Ramai kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu bila kita sebut setiap sesuatu benar yang kita buat, kita perlu ingat akan ada ganjaran, akan ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita buat sikit-sikit lah, kita buat banyak-banyak lah, akan dapat. Di akhirat kelak akan dibalas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita tengok di akhirat kelak, ya, kalaulah kita lakukan kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada golongan manusia banyak lakukan kesalahan, banyak buat dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh dengan tak puasanya, dengan tak sembahyangnya, dengan apa. Ada golongan manusia macam itu. Tapi bila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha, taubat sungguh-sungguh, dan dia buat apa yang dia tinggalkan, Allah taala ampun dosa dia. Banyak walaupun sebanyak pun dia lalu sekalipun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada golongan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala jaga sungguh-sungguh, dia awal segala kuasa apa yang Allah taala suka dia buat, tapi dia tak jaga dengan manusia. Selalu melakukan kesilapan atau kesalahan sesama manusia. Ini lebih teruk daripada apa yang saya sebut yang pertama. Kita buat dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas apa dah? Ya, kalau dia bertobat, bangunlah atau bila-bila dia bertobat, nasuha, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala ampun dosa dia. Syarat bertobat sungguh-sungguh, jangan buat tobat tobi ni dalam hati dia, hari ni tobat, esok tobat lagi. Ada tak ada? Maknanya nak insaf, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala ampun dosa. Tapi kita takut ada golongan di antara kita selalu melakukan kesilapan, kesalahan sama manusia. Selalu kita pandang enteng dengan kawan-kawan kita. Orang tu main tanya kita bagi salam, kita marah ni nak meminta sedekah ni. Apa lagi kita letak pada orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita melakukan kesalahan sesama manusia, boleh tak kita minta ampun dengan Allah? Boleh kita minta ampun dengan Allah, tapi Allah Ta'ala letak syarat untuk dia ampunkan seseorang. Apa dia syaratnya? Kalau kita melakukan kesalahan sesama kawan kita, sama sahabat kita, sama makhluk, Allah Ta'ala boleh ampun dosa kita dengan syarat. Allah Ta'ala letak syarat apa? Syarat dia, kalau orang yang kita lakukan kesalahan tak memaafkan kita, Allah Ta'ala tak akan maafkan kita. Takkan usah saya minta ampun sampai keluar air mata, bukan saja air mata keluar daripada mata sekalipun. Kalau orang itu tak ampun dosa kita, Allah Ta'ala tak memaafkan kita, Allah Ta'ala tak akan ampun dosa kita. Itu yang kita kena ambil pula kesalahan, kesilapan kita sama manusia. Ada di kalangan manusia tidak keluar daripada penjangkauan. Dia rasa tak mau masuk dah. Saya kadang-kadang suka juga duduk dengan golongan macam ni. Dia kata tak mau ustaz, dia lah kali ni kali terawal kesalahan saya dan tak akhir.
Balik kampung saya lagi tanya dia Allah, tanya orang mana budak ni, dia kata sambung pelajaran. Kita ingat air masa dulu kan ada duduk dalam balik. Kau pula kita tanya dia sebab kau masuk. Dia kata orang tak boleh terima saya besar. Saya balik, saya pergi ke masjid, tiba-tiba slipper hilang. Orang balik kata kasut jemput. Kasut, slipper pun kasut, kasut pun slipper pun kasut, kasut pun kasut. Itu ada orang sebut macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia kata apa? Masanya itu kat dalam baju ni, dia kata tak ada apa pun hilang. Tapi bila nak keluar selipar mah benar. Padahal ada orang ambil untuk bawa selipar dia pergi masuk tangkap yang lain. Tuduh dia walaupun tak ada bukti bahawa orang tu tak bersalah, tak minta maaf juga. Berlaku satu masjid, sepak dalam masjid tu. Sebab apa? Sebab tuduh kata orang tu curi dalam masjid. Riuh habis, tiba-tiba ada seorang jengking kata semalam bukan tuan yang suruh saya disimpan duit dalam bank. Tahu dah kata salah. Tapi tidak maaf, tidak minta maaf dengan seseorang yang dituduh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita pun sifat kita kadang-kadang macam tu juga. Buat salah kita tak minta maaf. Kalau orang suruh minta maaf, buat apa? Bukan ambil duit yang kubur. Bukan ambil hutang kat guri, kat kekayaan yang kubur. Bukan nak hilang duit dalam bank yang kubur kalau kita tak minta maaf dia. Ya, itu kita nak buat secara zahir. Tapi bila seseorang melakukan kesilapan sesama manusia, kita rasa doa kami dah besar. Mungkin tak, tapi ada beberapa tempat. Bila buat rumah, kan ada tanah. Contohnya 35 ataupun 33-55. Kita buat apa masa tu agak-agak. Masa pulang nak tanam rumah, masa pulang nak tanam apa, nak buat rumah. Tanam pula suka tanam tepi bakar. Ada je lah. Sini saya tak tahu lah, orang main 2 kali pagi tadi kat Islamia. Lama pula orang main kat sini. Saya tak tahu, tapi saya nak sebut secara umum. Ada orang macam tu. Tanam pokok apa tu? Tanam pokok lah. Elok. Tanam pokok tak ada masalah. Tapi mengakibatkan ganggu jiran sebelah. Dia tanam kat tengah, tapi rumah orang tu di belakangnya. Hari-hari daun kayu jatuh depan rumah, dia duduk sampul hari-hari. Siapa tu? Orang masjid kan? Tuh, tempat dia. Tapi tak tahu masjid dan masjid. Tapi ada orang macam ni. Setahun sekali dia ambil buang, setahun sekali dia balut, dia elok. Sampai hari-hari orang duduk siapa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita lah jadi orang yang duduk sampul hari-hari itu, agak-agak kita maafkan kesalahan dia. Setelah kita bagi tahu, tak tahu boleh beritahu. Kerana Allah Ta'ala bagi tak kita akan. Tapi tetap kita buat macam kita ni hebat. Walaupun kita Allah Subhanahu Ta'ala kita jaga semua, tapi kalau dia tak maafkan kita, awas di akhirat ada pahala kita akan hilang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu ketika Nabi SAW banyak sahabat-sahabat. Adaduna man muflis, mutawab siapa golongan muflis. Jadi nak menjadi kita jadi semangat keluar. Tapi tak apalah kita sebut lagi. Adaduna man muflis, tahu siapa golongan muflis ni? Kalaulah Nabi masih ada atau kita salah seorang daripada sahabat Nabi SAW, Nabi tanya kita tahu tak siapa golongan muflis, kita akan jawab. Kalau kita berada sekarang, zaman sekarang ni, dulu dia kaya, baju kena PKP, tak ada mereka, tak ada apa, bengkerak habis, muflis habis, itulah kita kata orang muflis, jual habis sana, jual habis sini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sahabat menjawabnya tu, al-muflis indana man la dirham wa la mata. Muflis kami ni orang yang tak ada dirham, tak ada duit ringgit, tak ada harta benda. Muflis dulu senang, tapi bila ni dah tak ada habis tu muflis. Tapi apa yang Nabi SAW maksudkan adalah golongan yang atas dunia banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dunia kita dengan semayang, kita dengan puasa, kita dengan zakat, kita dengan apa-apa pun berkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jaga semua. Tapi kesilapan, kesalahan kita dengan manusia kita tak peduli. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seronok bawa pahala banyak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-keadaan bawa pahalanya seronok macam kita lah.
Dia kerja lama-lama balik sekali bawa duit banyak. Ini kita tak tahu nak cakap apa. Memang gelap, memang semua. Begitu juga kita nak cerita kepada dia, kita bawa pahala banyak berjumpa dengan Allah SWT. Kita seronok. Seronok semua sebab apa? Nak masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tiba-tiba ada golongan manusia, ada sahabat kita, ada jiran kita, sebut nama kita, ya Allah, ya Tuhanku, wahai Allah, inilah seorang manusia yang akan dunia itu lakukan kesilapan aku. Aku nak balas balik, aku tak mampu. Sebab apa? Sebab dia ada pangkat, dia ada pengaruh, aku tak ada apa, aku cerita apa, orang tak percaya pada dunia ini. Kesilapan dia buat aku macam-macam, Allah Ta'ala cek. Bila cek, Allah Ta'ala tengok betul kita ada melakukan kesilapan dia. Kita tak pernah minta maaf pun, dia pun tak pernah ampun kesalahan kita. Di akhirat ada apa lagi yang kita boleh belajar? Kita nak cari uang kan? Sebab tak dunia dulu kita senang, kesilapan, kesalahan kita cari uang. Tentu kita salah pun, kadang-kadang kita boleh menang. Di akhirat ada dengan dua cara je balasan di akhirat. Muslimin dan muslimat yang berahmati Allah, bila tahu betul memang salah, kita salah, Allah Ta'ala akan ambil pahala kita. Allah Ta'ala bagi kepada orang yang kita lakukan kesalahan di dunia ini. Saya suka aku kata kat pakcik ni macam-macam pun. Pakcik dia tak maaf kat saya pun tak pernah minta maaf kat dia. Di akhirat ada tuntut, ya Allah, inilah seorang ustaz yang kat dunia dulu kata kat punya macam. Allah Ta'ala cakap memang betul saya buat lakukan kesalahan kat pakcik ni. Balasan ketiga itu tak ada Allah nak bayar ringgit, nak bayar Allah, tak ada Allah. Allah Ta'ala ambil kalau saya, Allah Ta'ala bagi kat pakcik ni. Sekadar mana? Sekadar kita lakukan kesilapan, kesalahan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tiba-tiba bukan pakcik ni saja lah. Orang rumah dia pun cerita tentang benda yang sama, ya Allah, inilah sisilan. Banyak dengan jiran, dengan eliki masjid, dengan orang awam, dengan apa, semua cerita masa sudah hadapan Allah. Sebab atas dunia tu kita lakukan kesilapan tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cek, banyak betul, memang kita lakukan kesilapan sesama manusia. Jadi Allah Ta'ala ambil pahala kita, bagi kesimpulan, bagi orang yang kita lakukan kesalahan, sampailah tiba-tiba habis pahala kita, masih lagi ada orang duduk. Mari pula orang tempat kerja kita, ya Allah ya Tuhan, inilah simpulan. Cerita cek mampu tu, kita nak bayar pahala kita, ada ke tidak? Ada. Bila tak ada, Allah Ta'ala ambil kesimpulan, Allah Ta'ala bagi kat kita. Itulah apa yang Nabi maksudkan golongan di akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi persediaan kita untuk menuju akhirat dalam bab ini, ulama sebut bahawa kita kena sentiasa memaafkan orang. Sebab kadang-kadang kita manusia, kita tak tahu, kita buang dengan dia apa ini, esok kita buka benda yang sama, tiba-tiba dia terasa mungkin boleh jadi. Jadi kita, sifat kita kena sentiasa memaafkan orang. Bila ada dalam diri kita sentiasa memaafkan orang, begitu juga orang berhadap kita. Contohnya, saya lakukan kesilapan kat begini, sifat saya suka memaafkan orang. Bila sampai kat lagi, kita dosa juga, tak apalah saya memaafkan. Begitulah naluri manusia mengikut kajian ulama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila sampai kita di akhirat, bila kita berada di padang mahsyar, ketika itu ada naungannya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya baca sekali hadis ini. Cari buku dia tak bawa banyak, kena tajuk ni seorang kita bawa dulu. Tak jumpa orang, tak apa, kita cerita tu. Di akhirat kelak ni, di waktu kita tak ada bayar matahari sejengkal dengan kepala kita. Ada yang mengatakan, ada ulama berpendapat, dia kata bukan matahari sejengkal masuk hari ini, bukan matahari sejengkal dengan kepala kita, tak.
cahaya panasan matahari itu seolah-olah senyapkan dengan kepala kita bila kita berada di dalam masyarakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita atas dunia panas, kita boleh pakai payung. Kalau panas kita lari masuknya kereta, kita pasang aircon. Panas kita lari ke masjid, kita pasang aircon. Panas kita di mana panas. Macam-macam kita boleh buat atas dunia. Ada macam-macam yang boleh naunkan kita, pokok kayu dan sebagainya. Tapi di akhirat kalau tak ada apa-apa sesuatu yang boleh payungkan kita di ketika panas kita seolah-olah matahari sejajar dengan kepala kita, kecuali bayang arasy Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita panas kata itu. Mengikut hadis yang ada saya pakai gambar kat kita tadi. Dia kata ada di kalangan manusia berpeluh dia tu, panas dia tu mengikut apa kesalahan yang dia buat atas dunia. Ada di kalangan manusia panas dia tu berpeluh dia sampai setakat buku lagi. Macam kita musim hujan ni, musim hujan kita lalu berupa air sampai setakat buku lagi. Begitulah kita orang ibarat. Ada golongan manusia di akhirat itu perlu dia sampai setakat boleh. Mungkin kesalahan dia tak banyak walaupun matahari perintah kepala, tapi perlu dia jalan. Ada di kalangan manusia pula berpeluh sampai setakat lumpuh. Ada di kalangan manusia sampai setakat pinggang. Ada di kalangan manusia sampai setakat dada. Tak apa lagi dan tak apa lah. Ada lumpuh lagi. Ada golongan manusia kena sampai dia gigit. Kalau jalan macam biasa, tapak kaki kita macam biasa, kita berjalan yang tak boleh lagi lemah. Kita kena jengket naik langung pasal balik orang sini nak sebuah. Kita kena naik ke atas, tengok ke atas itu supaya perlu kita tak sampai ke hidung, kita boleh nampak muslimin dan muslimat yang rahmati Allah. Tapi ada beberapa golongan yang tak rasa apa, walaupun matahari sejajar dengan kepala kita panas, seorang matahari sejajar dengan kepala, tapi ada beberapa golongan yang tak terjejak apa. Di antaranya kalau dalam hadis dia sebut 7 golongan, malam ini saya sebut 3 antaranya. 3 ni mungkin ada pada kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Golongan yang pertama saya tak sebut ikut urutan. Golongan yang pertama seandainya ada wanita yang cantik, yang dalam pikiran kita nak menjadi lalu dengan tubuh badan dia, dengan gaya dia, dengan kekayaan dia, dengan apa semua yang dia fikir dalam diri kita, hidup nafsu kita ada apa-apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di tempat yang kalau berlaku apa-apa pun tak ada orang tahu, tiba-tiba dia ajak kita berzina. Kita tolak apa yang dia ajak. Sebab apa? Sebab kita takut pada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab kita takut orang tahu. Jais dia untuk ibu ke, ataupun ada kamera yang boleh mengakibatkan viral ke, ataupun takut HIV ke. Kita tolak pelawaan dia sebab kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pernah jadi macam tu? Ustaz, saya pernah jadi, tapi iman saya tak ada masa tu, dia boleh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pada masalah. Tapi kalau jadi macam tu tiba-tiba memang dia tolak, sebab dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kena percayalah bahawa di akhirat kelak, di ketika matahari sejajar dengan kepala kita, orang lain berpeluh macam-macam, orang lain panas tak tahu nak cakap, kita tak rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab kita dihidup bawah bayang arasy Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Golongan yang kedua siapa dia? Golongan yang kedua adalah lelaki yang bersahabat dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia ada orang baik semua, dia kawan dia orang yang baik semua. Yang patut sebut PFF kita ustaz, aku kita tolak ke tepi Ustaz. Sebab apa? Ada di kalangan tu bila dia lakukan kesilapan, kawan dia tolong kahwin. Bukan. Bersahabat dia
kerana Allah Subhanahu wa taala bila kita lakukan kesalahan dia tegur kita. Abang, ni tak boleh buat lagi lah. Dia pun tengok, dia pun tak mahu, dia berhenti macam biasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, begitu juga bila dia melakukan kesilapan, kesalahan sama manusia atau kesilapan yang Allah Subhanahu wa taala, kita tegur dia. Kalau itu buat juga, kita report kat polis atau report kat pihak masjid dan sebagainya. Yang boleh mengangkat dia tahu kata kita yang report, dia tak tahu kita ucap terima kasih kat kita. Sebab apa? Sebab kita lindung dia daripada melakukan kesilapan. Tak mahu kita tak kata apa kat kita. Itulah dikatakan bersahabat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia curi kat pasar raya, curi kat mana-mana, kita kabur. Pasal apa? Kawan baik kita. Itu bukan bersahabat kerana Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Taala janjikan, seperti mana Nabi sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang dapat hidup di bawah bayang arasy Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Buat ini kita. Tambah lagi. Buat ini kita. 15 hari. Hanya gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketiga siapa? Yang ketiga yang ada pada kita mungkin. Wa rajulun qalbahu yata'allaku fil masajid. Wa rajulun lelaki juga. Habis tu orang perempuan tak ada lah. Orang perempuan ada istimewa di sini. Seandainya ada di antara kita bila dipanggil untuk berjihad di Syria di Gaza contohnya, tiba-tiba kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala syahid. Contohnya, orang rumah kita tak reda lah dengan kita pergi berjihad ni, reda. Dia reda dengan jaga anak, dia reda buat macam-macam. Tak ada masalah. Dia bagi dorongan juga kat kita, sokongan juga kat kita. Bila kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dulu kita di hadapan itu syurga? Orang rumah kita. Kita tak tahu. Kita nak cerita sebab rojulun lelaki. Wa rajulun qalbuhu yata'allaku fil masajid. Apa maksudnya? Lelaki yang hati dia sentiasa bersangkut paut dengan masjid. Qalbuhu yata'allaku fil masajid. Sebab jemaah semayang dia nak ke masjid, dalam program dia masjid, dalam apa-apa dia lebihkan masjid dulu, lebihkan jemaah dulu. Ada orang kata ustaz, tak apalah di situ masjid kami surah yang besar. Surah kan masjid kan tu nama. Apa makna masjid? Masjid ni tempat sujud. Di rumah kita pun boleh sujud, boleh sembahyang, tapi di masjid ni maknanya kalau kita ngaji surah silat sajadah sujud dia. Masjid tempat sujud ramai orang, ramai mai sujud kat situ lah. Tu orang panggil masjid. Ada masjid yang boleh sembahyang Jumaat, ada masjid yang tidak dibenarkan sembahyang Jumaat, tapi masjid yang surah sama hati kita sentiasa berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Musafir kat kita, mana-mana kat kita, kita tetap dengan solat jemaah kita, jaga solat jemaah kita. Golongan yang macam ni, kita boleh berlindung di bawah bayang arasy Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hebat tak hebat? Kalau kita boleh buat, ustaz, saya dulu lain cerita. Ada di kalangan kita dulu ni suka masuk sekolah, orang lembongan suka masuk sekolah. Nak raya ni pakai tiap malam tu lagi pakai baju Melayu, malam tu lagi 3 hari dia pakai rambut balik. Orang kata di mana tu? Masjid apa? Orang cakap masjid tak ada. Rupa dia buat masjid dia lagi dalam pulau Habibie dia dulu lain cerita. Tapi setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga hati kita dengan selalu datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak yakinlah kita bahawa kita boleh hidup di bawah bayang arasy Allah Subhanahu wa taala pada masyarakat di hari kiamat kelak. Muslimin dan muslimat. Baru kita masuk tadi ya, yang kita nak belajar tadi, mengharapkan keampunan tanpa amal. Begitu juga ada golongan manusia nak kaya tapi buat kerja malas. Ada golongan macam ni ada. Ada sejenis ada orang nak cerita dia suka koyak.
Biasa ada orang yang macam-macam boleh tarik, macam mana sekarang ada boleh rasa boleh tarik matahari, boleh tarik harta. Sampai kadang-kadang jadi gila pun ada. Zikir ni dapat harta. Dia buat macam-macam kat rumah dia, buka tempayan, dia buka sana, buka sini. Sebab apa? Dia nampak harta ada dalam, tak mungkin. Muslimin dan muslimat yang berahmati Allah, ada pun mengharap keampunan dan mencita-cita masuk syurga tanpa usaha dan amal, seperti menunaikan segala suruhan. Apa tu? Mana seperti menunaikan apa suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak buat apa. Harap dia sebab apa? Kita tahu, kita kata apa? Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Apa yang Allah Taala suruh kita tak buat, tapi kita harap bahawa satu hari kita akan, bila kita mati, kita akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak golongan itu? Ini dia sebut. Apa dia lagi? Amalan ini, suka mengajarkan kebajikan, tak ada dalam diri dia. Nak buat amal pun tak, nak buat kebajikan pun tak, nak buat apa pun tak ada. Tapi dia harap bahawa dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis sebut, kalau kita suka melakukan amalan soleh, di zaman kebenaran, apabila mati anak-anak, agak-agak ada di antara kita yang boleh hidup selama-lamanya. Tak. Kalau istilah kami sebut, tak ada siapa pun di kalangan kita yang boleh mengangkat langit. Tak ada pun, semua akan mati. Apabila mati kita di zaman kebenaran, apabila mati anak-anak, infak amal dulu tertutuplah segala amalan kita. Hak dia boleh main masjid, tak boleh dah. Tak boleh kita mati. Ada orang mati main masjid, tak mungkin, tak ada. Allah Ta'ala tak izin lah. Kalau Allah Ta'ala izin orang mati main masjid, kita hidup pula lah. Tak ada siapa boleh main masjid. Zaman kebenaran, infak amal dulu tertutuplah segala amalan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cuma kita keuntungan kita bagi orang yang sentiasa melakukan kebajikan, bagi sentiasa orang solat Jumaat, bagi sentiasa orang yang selalu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya di akhir zaman, bukan seandainya, memang betul lah di akhir zaman akan berlaku peperangan. Masjid yang kita selalu datang, yang kita nak buat ibadah ini, berlaku kecil dia. Kita kadang-kadang sebelum sembahyang kita buat qabliyah, lepas sembahyang kita buat ba'diyah. Tiba-tiba masa musafir kita disunatkan buat qabliyah ba'diyah dalam doa. Tapi kita rasa aku nak pahala qabliyah ba'diyah, aku nak juga, tapi masa ni dah tak ada disunatkan. Kita kalau sentiasa melakukan kebaikan, sentiasa buat qabliyah, sentiasa kita buat, tapi pada satu ketika kita tak ada nak buat. Sebab apa? Sebab ada masalah lain, kita tetap akan mendapat pahala Allah. Kalau kita sentiasa membaca Quran, setiap malam kita baca Quran, setiap malam kita baca Quran, tiba-tiba kita ditidurkan oleh kerana sesuatu benar, kita dapat pahala yang kita doa masih hari itu. Walaupun kita tak buat, kita tetap mendapat ganjaran itu. Itu kelebihan orang yang istiqamah. Istiqamah sembahyang sunat, istiqamah baca Quran, istiqamah berjemaah, walaupun satu hari atau beberapa hari kita taklim nak sembahyang, kita tetap dapat pahala juga. Tersebut kelebihan istiqamah, khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Kalau ingat tu kamat lah sana, kamat sini lah, tok wali lah, tok apa, kita lebih baik 1000 kali ganda daripada orang tu. Seandainya kita sentiasa istiqamah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di zaman kebenaran, bila mati yang ada, kita semua mati. Infak amal dulu tertutuplah segala amalan. Yang kita dosa mati tak ada dosa, sembahyang mati tak ada sembahyang. Illa min infaq amalu illa min salas, kecuali ada 3 benda yang kita boleh hubung, kita buat atas dunia ni, pahala kita tetap sampai juga di akhirat. Yang pertama, sedekah jariyah. Kita wakaf sesuatu, kita sedekah, kita wakaf sesuatu benda di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana jalan Allah? Di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid yang secantik ini, PA system yang sebagus ini. Saya lama kalau tak mari, kalau ada yang lain sebab saya suka, sebab saya rindu PA system. Tak perlu menjerit, dia dah kuat. Ada setengah tempat kita bercakap, dia menjerit, bunyi macam-macam.
Sebab apa? Beli bisnis dah ala kadar. Di sini mana tak tahu lah. Tapi alhamdulillah, dengan masjid yang cantik, diperangi dengan hiasan, dengan apa? Mustahilah kalau tanpa sumbangan daripada ahli jemaah. Takkan tu imam seorang tuan nanti waktu lebih banyak ni. Tak tahu lah ni. Tapi mungkin daripada kita juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita wakafkan suatu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedekah ataupun kita wakafkan harta kita. Kita derma di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat apa yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Ayat Quran sebut, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ini khusus untuk harta, bukan benar lain. Ada kita import masa kita import tenaga, ini khusus untuk harta. Kita ada gaji, kita boleh buat, kita keluar zakat atau kita bagi. Allah Ta'ala buat perbandingan kepada orang yang import di jalan Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perbandingan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu ingat dalam harta kita di jalan Allah maknanya jalan untuk menaikkan agama Allah atau untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ya surah apa kata kira asalkan di jalan Allah untuk menaikkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita dapat? Allah Ta'ala buat ibarat siap-siap kama salihat batin, seperti mana sebiji benih ambatan sab'a sanabil, kita tanam sebiji benih dan naik 7 kakak daripada sebiji benih kita tanam. Coba contoh tanam padi tanam biji dan naik 7 kakak. Kama salihat batin ambatan sab'a sanabil, mana sebiji benih yang kita tanam naik 7 kakak. Fi kulli sumbulatin, setiap satu daripada tangkai tadi mi'atu habba, ada satu biji. Daripada sebiji kita buat tadi. Faham, kita tanam naik 7 tangkai, setiap satu daripada 7 tangkai tadi ada satu biji pula. Mana ada kepada 7 patut. Jelas ayat Quran Allah Ta'ala sebut, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala boleh ganda lagi pada sesiapa yang dia bukan 700 biji 700 kali ganda tu tak boleh ganda lebih daripada tu seadanya. Allah Ta'ala nak ganda pada kita. Muslimin dan muslimat yang berhormati Allah, in ta'amalu illa min salah, disebut sedekah jariyah. Atas dunia dulu kita pernah wakaf di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mati bawa korun dah. Seandainya masjid ini tiba-tiba meletup, kita semua tak ada habis. 2, 3, 4 tahun pula ada orang buat kajian jumpa bulan raga kita. Tengok buat kajian 4 tahun dah lagi. Allah kita tak sampai kajian sebab atas dunia ni kita kena wakaf di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua dia, waladin salihin yad'una. Kita ada anak. Yang kedua, di zaman Ibnu Adam yang teramalu dalam salah sadaratin jariyatin aw ilmun yang tafa'u bi. Kita ada ilmu. Satu ilmu yang kita belajar, sama ada ilmu dunia atau ilmu akhirat, tak kira. Jangan jadi zaman kita tak apalah, ustaz tak apalah. Ngaji agama, boleh mengajar Quran kat orang, boleh mengajar yang saya ada. Saya ambil berbagai masalah, saya ada buku, saya tuku silat. Tak kisahlah, asalkan ilmu yang kita ajar, ilmu yang terpaudi, yang boleh memberi nafas kepada orang. Silakan masak, tinju, apa, tukang rumah, ajar orang tentang sini dia tukang rumah. Mana tu dikatakan ilmu yang memberi nafas, ilmu yang terpaudi. Dan sekali lagi kita sebut, waladin salihin, ataupun kita ada anak soleh. Ayat ini pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada di antara kita tak tahu kita dah, kita pilih yang kedua tadi. Tak kerti banyak ni, buat bulan jaga pula. Ajar anak kita tak boleh buat sayur, buat apa dia kahwin dia beri, lelaki dia makan. Hasil daripada siapa? Hasil daripada mak dia ajar, mak dia pun mati 10 tahun, 10 tahun dah pun dia tetap mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata apa? Sebut tadi, seperti menunaikan segala suruhan, surah Allah Subhanahu Wa Taala, suka mengerjakan kebajikan di samping meninggalkan segala larangan. Dia sebut amal tadi ini seperti menjauhi pekerjaan hajat
masuk syurga. Tapi dia kata apa? Tak ada amal, tak ada usaha, tak ada amal. Dia buat contoh amal itu seperti mana? Mengenai segala suruhan seorang Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan kebajikan itu amal. Dia sampai meninggalkan segala larangan seperti menjauhi pekerjaan jahat. Maknanya benda-benda itu dia kata apa? Itu amal tadi. Meninggalkan benda-benda yang jahat. Kalau kita tak boleh buat benda tu, harap nak masuk syurga. Tapi kita tak buat benda tu, dia kata apa? Adalah seperkara yang bodoh dan keliru. Harap nak masuk syurga, tapi benda-benda kebajikan yang Allah Ta'ala suruh kita buat ni, kita tak boleh nak tinggal, kita tak buat pun. Nak masuk syurga, amal tak buat pun. Dia kata ni orang bodoh. Jadi dengan kita alur pulang, harus kami kat masjid ni. Mungkin dah kata bodoh dah, ada juga cuma ada di sini sekarang bodoh dan keliru mana orang macam ni, kira. Begitu juga kita kata nak kaya tak buat kerja. Itu maknanya keliru tu tak cerdik dia, tak cerdik masa yang halus sikitlah. Tapi walaupun kita boleh bodoh, tapi saya haluskan sikitlah. Orang macam ni. Ramai kat mana ni? Ramai. Sebut tawakal lah, buat satu benda tak kalah tawakal. Tanpa ikhtiar, tanpa usaha, anak-anak Allah yang sia-sia. Yang demikian juga adalah tunduk kepada kemampuan syaitan yang tertutup. Sebenarnya kalau kita dalam diri kita ni ada perangai yang tertutup, nak masuk syurga tak membuat amal. Kalau kita buat contoh yang lain, nak kaya tak pun kerja. Dia kata apa? Sebenarnya dia kata golongan ini adalah golongan yang tunduk kepada kemampuan syaitan. Syaitan nak orang yang tunduk. Nak kira walaupun kita kata duk baca Auzubillah minasyaitonir syaitan bagi buat semua kita baca ayat Quran, tapi kita tak buat benda ni, orang ni juga kita sila kata orang tunduk patuh kepada kemampuan syaitan sebenarnya. Sebab apa? Sebab lawan yang Allah Ta'ala suruh. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita sebenarnya? Mengikut Imam Ghazali. Dia sebut apa? Dalam agama kita ni dia kata ada dua agama kita. Yang pertama dia kata bila sebut dalam agama dia kata terbagi pada dua. Yang pertama dia kata apa? Buat baik. Bila kita sebut kata kita ni agama Islam, maknanya dalam dua adalah mesti kita kena buat. Yang kedua dia kata apa? Yang kedua meninggalkan kejahatan, meninggalkan kemudaratan, meninggalkan benda-benda tak baik, meninggalkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang berahmati Allah, maksiat pada semua. Maksiat itu bagi kepada luar maksiat. Yang pertama maksiat zahir, yang kedua maksiat batin. Di antara dua benda dalam agama tadi ni, nak buat benda baik dengan meninggalkan kejahatan, dia kata nak buat benda baik senang. Orang nak buat benda baik senang, bila ajak dia beruyung, bila ajak orang mesti mabingnya. Tapi nak meninggalkan kejahatan kan susah. Itu dia sebut. Maksiat zahir, maksiat batin ni, dia kata berbanding di antara dua ni, mana lagi payah kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksiat batin payah lagi. Maksiat batin ni maksiat dalam yang orang tak tahu. Kita baca Quran, kita sunat-sunat, kita rasa apa? Orang ini makan mana? Usaha aja dalam diri kita. Maksiat batin yang paling payah kita nak tinggal berbanding dengan maksiat zahir. Sebab apa maksiat zahir kita boleh tinggal? Kadang-kadang tinggal kita tu sebab kita takut. Dia mesti nampak kita fikir. Tapi masalah batin ni tak ada orang tahu, sebab tu kita payah untuk tinggal. Muslimin yang muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kurang-kurang ada di antara kita satu tubuh dan sebagainya. Akhir kata, saya menyebut salah. Cuma malam ini saya sedikit dana balik ke sana untuk Ramadan. Jadi Ramadan buka puasa, ada dua pondok yang saya cari selama ni. Tabung ada kat belakang, dia buat ada kasut. Akhir kata yang baik datang kepada Allah, Muhammad datang kepada kelemahan diri sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.